Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan masuk chapter yang kelima berkenaan dengan network monitoring and troubleshooting. Jadi dalam network ni ada banyak tools yang digunakan untuk monitoring dan analyze network performance. Salah satunya adalah syslog. Jadi sebelum saya lecture berkenaan dengan syslog, saya akan tunjukkan demonstration bagaimana syslog ini berfungsi. Jadi sebelum tu, syslog ni fungsi dia adalah untuk monitoring the network performance, yang mana melalui proses monitoring ni syslog akan inform kepada network administrator terhadap ataupun jika ada apa-apa berlaku perubahan di dalam network, sama ada perubahan itu daripada segi notification untuk update IP address sebagai contoh, status connection bagi routing protocol, error connection dan sebagainya. Jadi kesemuanya akan dimaklumkan dan disimpan logging filenya ke dalam syslog server. Jadi sebagai contoh, kita dapat lihat pada packet tracer terdapat 3 router, yang mana ketiga-tiga router ni kita configure dengan OSPF version 2. Kita ada PC dan kita ada satu server. Baik, jadi sebenarnya syslog server ni syslog ni boleh disimpan pada mana-mana network device, umpamanya pada router ataupun pada switch. Penyimpanannya berlaku pada RAM. Jadi bila kita simpan dalam RAM, maksudnya kita akan menyimpan logging file bagi syslog ni secara temporary. Ini bermaksud apabila router ataupun switch ni terputus bekalan elektrik ataupun di restart semula, maka data bagi syslog logging file yang disimpan dalam RAM tadi akan hilang. Jadi antara lainnya kita juga menggunakan server khusus untuk menyimpan logging file supaya maklumat ataupun proses yang dilakukan pada switch dan router ni tidak terganggu. Sebab kita tahu router dan switch ni mempunyai limited storage. Pada RAM ni limited storage, dan jika kita menggunakan storage tersebut untuk menyimpan maklumat-maklumat seperti logging file dan sebagainya, maka dia akan mengganggu sedikit sebanyak performance bagi network tersebut. Jadi oleh sebab tu kita akan menggunakan satu server yang kita namakan dia sebagai syslog server. Baik, jadi sebarang perubahan yang berlaku dalam network akan dihantar kepada syslog server. Jadi perkara pertama, kita kena setkan IP address terlebih dahulu. Okey. Dalam situasi ni kita menggunakan address 10.10.10.11. Dan kedua, kita pergi pada service, klik pada syslog dan kita on service untuk syslog. Baik. Jadi seterusnya, sebagai contoh, kita masuk pada mana-mana switch atau router. Sebagai contoh switch, dan untuk membolehkan switch ni menghantar maklumat logging file ni kepada syslog server, maka kita kena set up ataupun kita kena enablekan logging activity kepada address bagi syslog server. Jadi perkara pertama, kita kena login dan masukkan address bagi syslog server tersebut. Jadi bila kita dah masukkan maklumat bagi login kepada syslog server, jadi kita cuba create satu activity. Sebagai contoh, kita upkan loopback
loopback 0. Start. Okay, jadi ini dalam switch kita tak boleh nak set up loopback. Contohnya kita ubah hostname dia pada switch 1 dan kita cuba untuk shutdownkan laluan pada connection switch 1 kepada router menggunakan command shutdown. Jadi kat sini dia akan menghantar satu logging information, dan logging information ni akan disimpan ataupun diterima terus ke dalam syslog server. Jadi kalau kita membuat sebarang perubahan dari dalam network, jadi perubahan itu akan disimpan di dalam syslog server. Jadi dalam syslog server kita boleh setkan masa, address location bagi perubahan network tersebut, kita apa yang berlaku di dalam network tersebut. Kalau kat sini dia ada message ni merujuk kepada line protocol on interface gigabit internet 0/0/0 change state to out. Jadi ini akan disimpan di dalam syslog server. Jadi kita boleh setkan time dia menggunakan command clock set masa, hour, minute and second. Contoh masa sekarang ni pukul 3.42 22 second. Kemudian kita masukkan tarikh itu 10 November dan tahun. Jadi kita dah set up tarikh bagi router B2, router B2, dan masuk pada config dan menggunakan command service timestamp log dead time MSEC, jadi time dalam millisecond. Okey, selesai. Jadi saya tunjukkan contoh lain. Contohnya kita upkan satu loopback address tu. Jadi kat sini dia akan terus merujuk kepada maklumat masa serta tarikh yang telah kita setkan pada maklumat sebentar tadi. Jadi berbeza dengan maklumat yang tidak kita setkan sebarang address. Jadi di maklumat logging file dia akan dapat dalam bentuk gini lah. Contoh pada switch 1 tadi. Tapi selepas kita membuat perubahan daripada segi masukkan maklumat masa dan tarikh, serta kita masukkan maklumat service timestamp log date time millisecond, jadi maklumat tu akan ditambah dengan tarikh serta masa yang telah kita setkan. Jadi sebenarnya kita tak perlu setkan setiap daripada network device yang ada di dalam topologi ni. Kita hanya perlu set pada satu device saja. Kemudian yang lain tu akan kita ikuti dengan menggunakan NTP time server, NTP time server, di mana kita akan declare B2 ni sebagai server, dan yang lain ni akan follow maklumat masa yang sama pada B2 tadi. Jadi kaedahnya masuk pada router B2 dan kita setupkan NTP server, NTP server 1, sorry, NTP server, bukan NTP server, NTP master 1. Okay. Jadi kita dah menggunakan command NTP master 1. Kita dah declare router B2 ni sebagai server.
Jadi kita buat proses yang sama, iaitu penggunaan NTP kepada klien, iaitu router central dan router B3. Masuk pada central, dan pada central kita masukkan command NTP server 10.1.1.1. Jadi 10.1.1.1 merujuk kepada address bagi router B2. Router B2. Pada bahagian serial 010, pada bahagian sini. Jadi kita masukkan NTP server merujuk kepada address bagi server yang telah kita setkan clock dia, clock dan masa pada awal tadi. Jadi kita buat proses yang sama pada router yang berikutnya. NTP server 10.1.1.1. Jadi dengan menggunakan kaedah ni, kita akan menggunakan masa yang sama seperti yang terdapat ataupun seperti yang kita set up pada bahagian router yang awal tadi, itu biru. Baik, sekarang kita cuba uji bagaimana router ni menggunakan masa yang sama. Menggunakan loopback, saya cuba create satu loopback baru untuk menunjukkan adanya perubahan berlaku dalam network. Jadi kat sini kita nampak dia menggunakan masa yang sama, iaitu time yang telah kita setkan pada awal tadi. Jadi dengan menggunakan kaedah ni, kita tak perlu set masa satu persatu, dan perubahan ini juga akan terus disimpan dalam syslog server tadi, dalam syslog server. Baik, itulah kaedah yang kita gunakan dalam menunjukkan penggunaan syslog server. Baik, seterusnya kita akan lihat pada nota. Jadi syslog server berada pada chapter yang terakhir, iaitu chapter kelima dalam monitoring the network. Dalam chapter kelima ni juga kita akan lihat beberapa lagi networking monitoring tools. Antaranya adalah SNMP, Simple Network Management Protocol, dan kita juga ada NetFlow. Baik. Jadi introduction to syslog. Syslog used to monitoring an operational network, which is can provide the network administrator with the information to proactively manage the network and to report network usage statistics to others. Jadi melalui penggunaan syslog ni, network administrator berupaya untuk mengesan sebarang perubahan yang berlaku di dalam network, sama ada perubahan itu dalam bentuk normal ataupun abnormal. Jadi poin yang kedua, link activity, error rate and link status are a few of a factor that help network administrator determine the health and usage of a network. Jadi kita dapat lihat bahawa perubahan itu merujuk kepada link activity. Link activity ni jika berlakunya macam saya buat tadi, pertambahan connection, loopback umpamanya, ataupun kita dah buat configuration untuk menghubungkan daripada satu network ataupun satu router kepada router yang lain. Jadi bila kita tekan no shutdown, maka link tu akan diupdate kepada logging syslog, termasuk juga error rate, link status dan sebagainya. Jadi proses ataupun logging information tu sebenarnya dia membantu network administrator untuk menentukan tahap kesihatan bagi rangkaian tersebut. Jadi kalau banyak error dan sebagainya, maka dia akan cuba untuk solve isu tersebut lah.
Dan seterusnya, when certain event occur on a networking device have a trusted mechanism to notify the administrator with a detailed system message. Jadi jika berlaku sebarang event yang berlaku dalam network, event tu termasuklah event yang secara normal ataupun abnormal, networking device umpamanya router, switch, firewall dan sebagainya akan notify ataupun akan inform network administrator berkenaan apakah yang sedang berlaku di dalam network. Jadi proses itu yang disebut sebagai logging information tadi. Baik. Seterusnya, syslog, popular destination for syslog message. Jadi biasanya syslog ni seperti yang saya maklumkan sebelum ni, kalau kita tidak mempunyai syslog server, logging file ni akan disimpan di dalam networking device yang lain. Antaranya adalah pada console line, terminal line dan syslog server itu sendiri. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, jika logging buffer ataupun logging information ni disimpan dalam networking device pada konsol ataupun terminal lain, maka dia akan membebankan proses ataupun membebankan network device itu sendiri untuk memproses maklumat-maklumat address yang lain. Jadi disebab tu kita kena set up satu syslog server supaya dia tidak mengganggu networking device yang lain untuk melakukan proses ataupun melakukan tugas untuk memproses address dan sebagainya. It is possible to remotely monitor system message by viewing the log on the syslog server or by accessing the device through the telnet, SSH and through the console port. Jadi kita juga sebagai network administrator boleh memantau, monitor sistem message log ataupun kita sebut sebagai logging information ni secara remote menggunakan kaedah telnet ataupun yang lebih selamat menggunakan SSH, secure shell mechanism melalui console port. Baik. Baik, sistem syslog use UDP port, which is port 514, to send event notification message across IP network to event message collector. Jadi penghantaran syslog information ni daripada networking device, umpamanya daripada rajah kita ada router dan switch, akan menggunakan UDP protocol dan akan dihantar melalui port 514. Seterusnya, syslog message. Jadi kita kena pasti apakah yang disebut sebagai syslog message ni. Umpamanya contoh, kita ada catalyzed switch can be configured to generate an audit trail of message describing important event that have occurred. Jadi ini adalah contoh logging information yang kita dapat lihat pada switch ataupun router pada packet tracer yang kita dah buat tadi. Jadi dia dibahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama kita sebut sebagai timestamp. Timestamp ni adalah masa, dan kita juga ada tarikh bilakah logging information ini berlaku, bilakah perubahan dalam network ini berlaku, which is a time, date and time from the internal switch clock. Switch lah, sebab kita menggunakan catalyzed switch. Kalau router, kita menggunakan router. Facility code yang kedua ni, a system identifier that categorize the switch function or module that has generated the message. The facility code always begin with a percent sign. Jadi kalau yang kedua ni, kalau kita dapat lihat pada rajah, menggunakan persen di depannya dan seterusnya ada kod dia lah SYS, menunjukkan kepada sistem configuration.
Dan biasanya facility code ni akan bermula dengan simbol percentage, simbol persen. Kemudian kita ada severity. Severity, a number from 0 to 7 that indicates how important or severe that event is. Lower severity means the event is more critical. Baik, severity ni merujuk kepada tahap perubahan yang berlaku di dalam network tadi. Sama ada tahap ini adalah tahap yang critical ataupun tahap normal. Jadi lebih tinggi severity, maksudnya dia berada pada perubahan yang normal. Umpamanya severity layer 7. Tetapi jika severity itu makin rendah, 4, 3, 2 dan 1, maka ia dirujuk sebagai level yang critical dan memerlukan pemantauan yang rapi oleh network administrator. Maksudnya ada perubahan error ataupun kerosakan pada networking device dan sebagainya. Dan seterusnya kita ada mnemonic, which is a short text string that categorize the event within the facility code. Jadi mnemonics ni merujuk kepada short text yang merujuk kepada facility code saja. Jadi dia contohnya kalau kita lihat pada bahagian ini, sistem perubahan yang berlaku pada sistem configuration yang mana berada pada severity yang kelima. Nanti kita akan lihat selepas ni level pada severity tadi. Dan yang terakhir kita ada message text. Message text ni lah yang akan describekan condition, event of or condition that trigger the system message. Kita akan lihat pada facility, severity dan mnemonic ni, maklumat ni akan terangkan, describe pada message text tadi. Jadi kalau kita lihat sini, configure by console, configure from console by console. Jadi itu message ni ataupun proses ini akan mengakibatkan logging information tadi, trigger dan menghantar maklumat bagi facility yang mana merujuk pada sistem configuration berada pada severity yang kelima pada masa 12.30 minit 39 saat. Jadi kaedah untuk membaca sistem syslog message. Baik, seterusnya kita lihat syslog message severity dia ada beberapa tahap important or severity tadi, yang mana tahap yang paling tinggi itu debugging berada pada layer ataupun pada bahagian ke-7, manakala pada bahagian paling kritikal sekali iaitu emergency diletakkan pada layer ataupun pada number 0. Baik, debugging melalui proses yang biasa, iaitu dia akan melalui proses debug output. Contoh kalau kita ada update IP address sebagai contoh. Jadi itu semua adalah dalam proses severity 7, severity number 7. Kemudian kita ada information severity yang ke-6. Sebagai contoh, ada tambahan daripada segi VTP, STP ataupun ARP inspection. Kemudian kita juga ada severity number 5, number 5, which is notification, yang merujuk sebagai contoh proses yang berlaku pada interchannel, DTP, Dynamic Ranking Protocol dan sebagainya. Kemudian kita ada layer ataupun severity number keempat, merujuk kepada warning, yang sebagai contoh berlakunya perubahan ataupun serangan pada DHCP, yang disebut sebagai DHCP snooping. Jadi kegagalan DHCP server ini untuk berfungsi dan memberi address kepada klien tadi. Kemudian kita ada severity number 3, iaitu error, merujuk kepada contohnya ACL issue, kita ada TCAM issue, dan beberapa isu yang lain yang merujuk yang menyebabkan syslog
logging information ni akan diberikan severity yang ketiga. Dan critical pada severity yang kedua, itu berkenaan dengan hardware issue, port security dan sebagainya. Alert severity number 1, platform error, dan yang paling atas sekali ayat tu emergency severity 0, which is disebabkan oleh crash ataupun stop proses. Jadi ini kita kena melakukan pemantauan yang lebih rapi lah pada bahagian. Jadi semua severity number ataupun severity code ni di-generate secara automatic oleh device tadi. Dan kita sebagai network admin juga boleh assign secara manual severity number yang kita rasa dia berada pada tahap severity yang tertentu lah. Baik, seterusnya kita lihat pada severity syslog severity level. Ini telah saya terangkan tadi. Jadi kalau kita nak ubah severity tadi kepada number severity yang lain, maka kita menggunakan command logging buffer dan kita letakkan severity number dia. Jadi seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni, for example, if the syslog severity level is set to critical, which is severity level 2, the switch will generate message in the critical, alert and emergency level. Jadi ini merujuk kepada proses yang akan dilakukan oleh switch tersebut ataupun network device tersebut yang generate secara automatik mengikut kepada condition semasa bagi network ataupun device tersebut. Baik, seterusnya sample of syslog message. Jadi ini kita dapat lihat, yang pertama merujuk kepada timestamp. Masa ataupun yang kita dah lihat adalah tarikh, masa dan tarikh, bahkan hadapan masa berlakunya perubahan pada network tersebut. Yang kedua adalah facility code. Tadi pun kita dah lihat contoh yang pertama menggunakan kod sys, merujuk kepada sistem. Kat sini menggunakan kod dual. Macam mana kita nak lihat facility code? Dia dimulakan dengan percentage. Baik, yang seterusnya adalah severity level. Kat sini dia berada pada level yang kelima. Kalau level kelima tadi merujuk kepada notification. Tidak notify berlakunya changing network dalam network. Kemudian kita ada mnemonic NBR change. NBR ni apa? Dia merujuk kepada neighbor. Ada berlakunya perubahan pada neighbor kita, merujuk kepada IP address lah. Dan secara detailnya pada access text, iaitu merujuk kepada ERGRP IPv4 neighbor 10.1.1.1 is up. Jadi dia maklumkan kepada network bahawa neighbor ERGRP tadi, iaitu address 10.1.1.1 dah aktif dan boleh digunakan untuk penghantaran data. Jadi itu yang kita lihat pada severity kelima, iaitu notify others network device dalam satu topologi yang sama. Baik, jadi kita juga dah lihat berkenaan dengan setting clock pada device menggunakan command set clock set yang menggunakan jam, masa dan saat. Kemudian kita tambah dengan date lah, hari, bulan dan tahun. Kemudian kita juga boleh assign untuk time zone GMT 0. Dan seterusnya kita juga boleh set up menggunakan masa menggunakan kaedah NTP, iaitu kita hanya refer pada satu network device saja. Sebagai contoh, kalau dalam rajak kita ada router 1 dan router 2. Router 2 adalah sebagai NTP server menggunakan command NTP master 1.
Kemudian router 1 sebagai client, NTP client, menggunakan command NTP server dan masukkan address bagi router kedua, iaitu 10.21.21.21. Dan sebelum kita buat NTP, pastikan kita enable dulu service timestamp log date time kepada device yang berkaitan lah, iaitu router 1 dan router 2. Jadi dengan menggunakan NTP configuration ni, router 1 tadi tidak perlu untuk set clock sendiri. Sebaliknya dia akan refer pada NTP master punya masa dan tarikh. Baik. Jadi kita juga boleh lihat pada default logging, pada show logging, jadi dia akan mengeluarkan maklumat bagi logging file tadi lah, secara umum. Dan kaedah untuk kita configure seperti awal tadi saya dah rujuk, menggunakan kaedah ataupun menggunakan command logging dan masukkan address bagi syslog server 192.168.1.3. Kemudian kalau kita nak generate severity sendiri, jadi kita boleh menggunakan command logging trap for umpamanya, ataupun logging trap warning. Warning merujuk kepada maklumat bagi severity yang keempat. Tapi kalau kita nak biarkan dia generate secara automatik, jadi kita hanya menggunakan configuration, aktifkan logging dengan menggunakan logging dan masukkan maklumat bagi syslog server tadi. Okey, baik, itu saja maklumat yang saya nak kongsi bagi penggunaan logging syslog server untuk yang pertama yang digunakan untuk monitoring network performance jika ada berlakunya sebarang perubahan di dalam network kita. Baik, itu saja. Jadi kita jumpa untuk kelas yang berikutnya berkenaan dengan SNMP, Simple Network Management Protocol. Terima kasih.